Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita sambung lagi pelajaran sains kita dalam bab 3 iaitu kelestarian alam sekitar. Hari ini kita pergi kepada topik 3.3 pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. Baik, apa itu pemeliharaan dan pemeliharaan? Pemeliharaan ialah aspek penjagaan dan perlindungan untuk mengekalkan sumber-sumber semula jadi daripada diteroka dengan rakus oleh manusia. Manakala pemeliharaan ialah membaik pulih sumber-sumber alam sekitar seperti air, hutan, udara dan mineral yang telah digunakan tanpa membiarkan segala sumber itu pupus. Baik. Pertama sekali kita tengok teknologi emisi negatif. Baik. Teknologi emisi negatif merupakan teknologi yang menyingkirkan kandungan karbon dioksida dalam atmosfera. Salah satu cara adalah dengan menggunakan mikroalga. Apakah proses yang dijalankan oleh mikroalga yang membantu mengurangkan kandungan karbon dioksida dalam atmosfera? Baik, kita tengok. Mikroalga yang lazimnya digunakan dalam teknologi emisi negatif ialah mikroalga marine. Ini alga yang diperolehi daripada laut, iaitu alga mikroskopik yang hidup, tumbuh dan membiak dengan banyaknya dalam air laut. Gambar foto 3.10 menunjukkan mikroalga marine di bawah mikroskop. Kalau kita lihat dekat bawah ni, gambar yang di sebelah kiri. Gambar yang di sebelah kiri itu ialah gambar foto mikroalga marine yang kita dapat lihat di bawah mikroskop elektron. Kita tak boleh lihat dengan mata kasar. Kita kena lihat di bawah mikroskop elektron baru nampak macam tu. Mikroalga marine sesuai digunakan dalam teknologi emisi negatif kerana mikroalga ini mengurangkan kandungan karbon dioksida dalam atmosfera melalui proses fotosintesis. Okey, kalau kita dah belajar tentang mikroorganisma, salah satu mikroorganisma itu ialah alga kan. Alga ni dia spesies mikroorganisma yang menjalankan proses fotosintesis. Kita juga dah belajar sains macam mana proses fotosintesis oleh tumbuhan hijau yang menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Begitulah juga dengan alga ni. Alga ni sejenis tumbuhan mikro, tumbuhan mikro ataupun mikroorganisma yang menjalankan proses fotosintesis. Okey, kalau kita tengok gambar foto 3.11 tu ialah loji mikroalga yang digunakan dalam teknologi emisi negatif. Seterusnya kita lihat pula peranan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB untuk menangani isu alam sekitar pada peringkat global. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB memainkan peranannya secara efektif untuk menangani isu alam sekitar pada peringkat global. PBB meningkatkan kerjasama negara-negara di seluruh dunia untuk menangani isu alam sekitar global dengan mengambil langkah-langkah seperti berikut. Pertama, mencari penyelesaian untuk menangani isu perubahan iklim secara global melalui anjuran, persidangan dan perjanjian antarabangsa yang ditandatangani oleh masyarakat global.
Kedua, menjamin bekalan air minuman yang bersih dan cukup. Ketiga, melindungi lapisan ozon dengan pengharaman penggunaan klorofluorokarbon yang menyebabkan penipisan lapisan ozon. Baik. Kalau kita lihat klorofluorokarbon, kita biasa dengar. Klorofluorokarbon ni ialah sejenis gas yang biasa digunakan di dalam alat pendingin hawa ataupun aircon dalam peti ais. Dululah, tapi sekarang ni klorofluorokarbon ni dah kurang digunakan dalam aircon, peti ais. Diganti dengan gas yang lain yang tidak mencemarkan alam sekitar. Sebab apa tak gunakan klorofluorokarbon ni? Sebab klorofluorokarbon ni dia boleh menghakis lapisan ozon. Selain daripada di dalam pendingin hawa, peti sejuk, klorofluorokarbon ni juga digunakan di dalam spray. Sama ada dalam racun serangga ataupun untuk pewangi. Dia ada digunakan. Keempat, mengharamkan penggunaan bahan kimia toksik seperti pestisida DDT. Ni di dalam racun. Di dalam racun. Baik, kita tengok sikit info sains. Info sains ni. Antara persidangan dan perjanjian antarabangsa yang dianjurkan oleh PBB untuk menggalakkan kerjasama dan usaha-sama bersama dengan negara-negara di seluruh dunia termasuklah persidangan Rio. Iaitu persidangan yang diadakan di Rio tentang alam sekitar. Tentang alam sekitar. Yang diadakan pada tahun 1992 untuk menangani isu alam sekitar secara global. Kemudian yang kedua, Protokol Kyoto pada tahun 1997 untuk mengurangkan pembebasan gas rumah hijau. Gas rumah hijau ni gas-gas yang boleh memerangkap haba. Antaranya ialah karbon dioksida. Itu sebab karbon dioksida ni antara gas yang paling banyak sekali dibebaskan. So, sebab itu kita perlu menangani pembebasan gas karbon dioksida ni supaya tidak terlalu banyak. Apabila terlalu banyak, maka pemanasan global akan berlaku. Yang seterusnya ialah Perjanjian Paris pada tahun 2016 untuk mengurangkan kandungan dan pembebasan gas rumah hijau dan menghadkan kenaikan suhu global sebanyak 1.5 darjah Celsius. Apabila ada gas karbon dioksida yang banyak, maka ini akan menyebabkan suhu akan meningkat. Sebab gas karbon dioksida ni ialah antara gas yang memerangkap haba. Baik, itu sahaja tentang peranan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dalam menangani isu alam sekitar.